أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat, sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sambung balik perbincangan kita daripada kitab Mastikah Hadis yang masih lagi membicarakan bab wajib menyampaikan ilmu agama. Bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengekalkan kenikmatan yang ada pada kita, nikmat yang terlalu banyak, terutamanya Islam, iman, dan kita ulang-ulangkan senantiasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga nikmat iman, nikmat Islam, anugerah iman, anugerah Islam yang ada pada kita ini berkekalan, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, elok baik penutupan kepada kehidupan ini insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kepada hadis yang ke-29, ya, muka surat 104. Cuma sebelum kita berbincang tajuk ataupun hadis yang baru ini, saya nak betulkan sikit apa yang saya sebut pada minggu lepas, itulah pada muka surat 103, iaitulah buku yang ditulis pegerah yang akhir bawah sekali itu, Al-Ubbi itu, ahli hadis, ya. Dia syarah kepada kitab Sahih Muslim. Saya nak betulkan sikit, kitabnya ialah Ikmal Al-Mu'lim, betulkan sikit, ya, Ikmal Al-Mu'lim. Baik, Al-Ubbi, itulah ahli hadis yang terkenal, dia syarah kepada syarah hadis, ya. Sedikit pembetulan lah. Baik. Pada malam ini kita sambung kepada hadis yang ke-29 dalam bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamati. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang ditanya kepadanya mengenai sesuatu ilmu, yakni ilmu agama, lalu ia menyembunyikannya, nescaya Allah mengekangkan mulutnya dengan kekangan ataupun dengan kekang daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmizi. Hadis yang ke-29 ini menerangkan tentang balasan yang seburuk-buruknya bagi orang yang menyembunyikan ilmu agama. Huraiannya, sebagaimana yang sedia diketahui bahawa soal menyampaikan ilmu agama adalah suatu perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tiap-tiap seorang yang mengetahui sesuatu masalah agama tertuntut ia menyampaikannya kepada orang lain, sebagaimana ia tertuntut mengamalkannya untuk kebaikan diri sendiri. Kerana tujuan ilmu agama itu dipelajari ialah untuk diamalkan
dan mendatangkan faedah, sama ada kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Oleh itu, sesiapa yang menyembunyikan sesuatu masalah agama atau tidak mahu menyebarkannya atau menerangkannya kepada orang yang bertanyakan masalah itu kepadanya, sudah tentu ia menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menentang tujuan ilmu yang ada padanya. Yang dengan yang demikian sudah sepatutnya ia dikenakan azab seksa yang seberat-beratnya, sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini. Berdasarkan hadis yang tersebut dan juga hadis-hadis yang lain yang berhubung dengannya, alim ulama membuat kesimpulan bahawa orang yang ditanya kepadanya sesuatu masalah agama, wajiblah ia menerangkannya dengan syarat. Pertama, orang yang bertanya itu berhak mengetahui masalah yang ditanyakannya. Kedua, masalah yang ditanya itu dari perkara-perkara fardu ain kepadanya. Baik. Hadis yang ke-29 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita satu ancaman. Siapa-siapa yang bila ditanya kepadanya tentang satu ilmu, khususnya ilmu agama, fakatamah, dia sembunyi, ya, dia tak cerita, tak khabar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aljamahu Allahu bilijamin min nar yaumal qiyamah. Allah Taala akan kekang mulut dia ni daripada kekangan api neraka. Kalau orang yang sembunyi ilmu, awak tanya tak kabosnya, ataupun seperti mana disebut oleh pengarang tadi, iaitulah orang yang menyembunyikan sesuatu masalah agama, bukan ditanya. Ada timbul satu isu, dia buat senyap tak khabar. Dia tahu benda tu salah, dia buat senyap. Atau dikata lagi, kata pengarang, tidak mahu menyebarkannya. Pada ilmu dia seorang je, tak cerita, tidak sebar, ya, atau menerangkan kepada orang yang bertanya. Ini maknanya awak tanya tak khabar senyap. Maka dia kata sudah tentu ia menentang perintah Allah. Orang yang seumpama ini, orang yang alim, orang yang tahu agama, menyembunyikan kebenaran, tak cerita kebenarannya, menyembunyikan perkara-perkara yang sepatutnya dijelaskan, maka ia adalah menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bercanggah menentang ataupun bercambah dengan tujuan ilmu yang ada pada seseorang. Ilmu tu ada pada seseorang, dia kena sabar balik. Macam kita hadis-hadis kita baca sebelum ni, bahawa satu ilmu yang disampaikan itu perlu disampaikan secara baik, tidak disembunyikan. Jangan buat macam orang ketang kayu, ketang ada benda paku ke apa, akak sikit, ketang mula, dia tak teruh. Ada benda sakak, dia akak. Maknanya dalam menyampaikan ilmu tidak ada amanah. Sedangkan dia kata orang yang seumpama ini, dia menentang tujuan ataupun bercanggah dengan tujuan ilmu itu sendiri yang sewajibnya disampaikan. Jadi sebab itu, orang yang berilmu, tanggungjawab dia besar. Kita dah beritahu hadis-hadis sebelum ini, seorang yang berilmu itu memberi petunjuk ataupun cahaya kepada seorang yang jahil. Nampak tak betul, dia kena bagi tahu. Dan hadis ini beri ancaman kepada orang yang tahu, orang yang berilmu, khusus dalam bidang agama. Jangan buat senyap. Sebab itu kita lihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beri ancaman, beri peringatan, reminder. Kalau musnyak, kalau mudak khabar benda-benda yang ditanya ataupun menyembunyikan sesuatu kebenaran di hari akhirat nanti, na'udzubillah min zalik, Allah Ta'ala akan kekang mulut-mulut yang menyembunyikan ilmu ini dengan kekangan api neraka. Na'udzubillah. Ini amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di sana, kenapa ada manusia, ada orang alim, ada orang yang tahu? Sebab, apa sebab yang dia tak berani ataupun tak menyebarkan, ataupun dia sembunyi, ataupun dia senyap, tak tegur, tak nasihat dalam benda-benda yang sepatutnya? Pertama ialah kerana nak pelihara jawatan dan kedudukan. Itu yang pertama, jelas. Tak. Masa belum jawatan, oh lantang, Masya Allah, nasihat, tegur, tak kena. Ada kedudukan je, payah sikit. Kalau tanya dah mana gini Ustaz, Allah payah Syekh. Payah kan tu, main dekat kepala gitu lah. Tak kena, tak boleh. Yang kedua, sebab apa jadi gitu? Lupa kepada adanya perhitungan di hari akhirat, bahawa akan dihitung, akan dikira dan dihumban dalam neraka. Mulutnya dikekang dengan api neraka apabila menyembunyikan benda-benda seumpama ini. Dia tahu tapi kadang-kadang dia terlalai, terlupa. Sebab tu Rasulullah beri peringatan, jaga, khabar, bagi tahu, nasihat, tegur, jangan senyap tupah. Sebab apa? Yang ketiga ialah kerana takut kepada makhluk lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi bos dia. Walaupun bos tu kadang-kadang jahil, tak tahu agama, tapi tegur je tak berani. Nanti payah, nanti gitu lah. Sebab itulah Rasulullah beri peringatan kepada kita orang yang tahu, kepada para alim ulama, jangan takut. Qulil haqq, kata Rasulullah, berkata benarlah. Jadi kebenaran itu adalah amanah, tak boleh buat senyap. Sebab apa? Apabila kita fakatamahu, kata Rasulullah, apabila kita senyap, sembunyi, tak cerita, tak khabar, tak nasihat, maka aljamahullah bilijamin minnar, Allah Ta'ala akan pakai kekangan daripada kekangan api neraka di hari akhirat. Itu antara sebabnya. Ya. Kemudian yang keempat mungkin kita boleh sebut juga di sini ialah apabila tak ada orang nak bagi nasihat kepada si alim tadi. Memanglah orang alim nak langgar ikut dang, Allah nasihat aku lebih pada mu. Jadi ingat, sebab itulah takwa itu di mana-mana saja kita berada kena jaga. Siapa kita, tak kita orang bawah ke, orang biasa ke, orang alim ke, orang biasa ke, takwa itu dinilai oleh Allah, bukan ilmu kita, tapi takwa kita kepada Allah. Kita bimbang, na'udzubillah, orang yang tahu itu lebih dahulu dihumban oleh Allah ke dalam neraka, na'udzubillah. Orang lain tidak buat sebab dia jahil, tapi orang alim dia buat sedangkan dia tahu, sedangkan dia ada ilmu, dia humban lebih dulu daripada orang jahil. Na'udzubillah min zalik. Saya ingatkan diri saya kepada tuan-tuan, bapa sekalian, sebab saya hanya menyampaikan perkara ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing diri saya, bimbing tuan-tuan bapa sekalian ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang tak betul, kita kena sarahah secara telus, tak kira siapa dia, tak betul bagi tahu. Sebab di hari akhirat kita akan dipersoal, orang alim akan dipersoal lebih dahulu daripada orang jahil. Ini kita kena ingat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Hadis seterusnya lagi, hadis yang ke-30. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnain rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi
wa rajulin atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak digalakkan adanya perasaan iri hati melainkan kepada dua keadaan. Pertama, keadaan orang yang dikurniakan Allah harta benda, serta menjadikannya menguasai dirinya, menghabiskan hartanya itu pada perkara kebajikan yang sebenar-benarnya. Dan kedua, keadaan orang yang dikurniakan Allah ilmu pengetahuan agama, lalu ia beramal dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Tirmizi atau kama qala. Hadis yang ke-30 ini menerangkan tentang dua kelebihan yang sangat-sangat digalakkan, ya, beriri hati kepadanya. Ya, hadis ni cerita kepada kita dua kelebihan orang yang sepatut kita ni iri hati, rasa jala, ya, rasa nak attack sebelah kita. Ya, boleh. Yang pertama, huraiannya sebelum tu, huraiannya, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya amat banyak, tidak terhitung. Di antaranya dua perkara yang sangat tinggi nilaiannya dan besar kelebihannya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nikmat pemberian harta kepada seseorang yang dapat menguasai dirinya dan berjaya mengalahkan perasaan tamak halubanya, sehingga dapat ia membelanjakan hartanya itu pada perkara kebajikan yang sebenar-benarnya, bukan membelanjakan dia dengan cara membazir atau kerana riak atau kerana menurut kemahuan nafsunya semata-mata. Jadi yang pertama, dua golongan yang kita boleh deki kepada dia, iri hati kepada dia. Yang pertama, berdasarkan hadis ini, ialah rajulun atahu Allahu malan, lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, dia belanjakan hartanya tadi dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kebajikan. Maka orang ni boleh kita rasa iri hati kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat pemberian ilmu pengetahuan agama kepada seseorang yang menyedari tugasnya, lalu menggunakan ilmunya itu untuk mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis ini bahawa dua nikmat pemberian yang tersebut amalah besar kelebihannya, sehingga mustahaklah setiap seorang beriri hati dan berusaha dengan bersungguh-sungguh semoga Allah mengurniakan nikmat-nikmat itu, supaya dapatlah ia menggunakannya menurut cara yang sebaik-baiknya, seperti yang digunakan oleh dua orang yang tersebut. Dengan berlakunya keadaan yang demikian, maka sempurnalah kebaikan seseorang meliputi jasmani dan rohaninya. Jadi yang kedua ini ialah orang yang ada ilmu, ya, ada ilmu agama, kemudian dia sedar tanggungjawab dan tugasnya. Maksud dia buat apa? Dia sebar, dia mengajar, dia beramal diri dia, bukan setakat diri dia, dia betul orang lain. Dia melaksanakan tugas sebagai orang yang berilmu. Ada ilmu, dia ajar, dia bagi tahu, dia beramal dan dia sebarkan ilmu tadi.
Jadi dua golongan ni, yang pertama orang yang ada harta, guna harta untuk kebaikan. Dia tidak tamak, dia tidak kedekut, dia tidak kata apa, fikir harta tu hak dia saja, tapi dia guna untuk kebaikan, dia belanja untuk tolong manusia yang susah, buat kebajikan di sana sini. Terkenal sebagai pemurah, terkenal sebagai dermawan di sisi Allah, di sisi manusia, ataupun hanya di sisi Allah, mungkin manusia tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang ada ilmu, amanah dengan ilmunya, beramal dengan ilmunya, tahu tugasnya nak buat apa dengan ilmunya. Dia sibuk beritahu pada orang, sibuk beramal dengan ilmunya, sibuk membetulkan penyelewengan, kepincangan yang berlaku depan mata dia. Orang yang macam ni, dua golongan manusia yang sangat-sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, kamu boleh iri hati kepada keduanya. Dengan cara mana? Berusaha. Dengan cara mana? Beramal supaya capai maqam ataupun tahap dua golongan manusia ni. Jadi kita berusahalah. Kita belajar biar jadi orang yang berilmu. Ya. Beramal dengan ilmu, sebar ilmu. Kalau kita cari harta, biar kita orang yang menjadi seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, seorang yang mudah kira, seorang yang suka tolong orang, seorang yang sentiasa ingat bahawa harta itu bukan hak milik mutlak dia, tapi itulah pinjaman daripada Allah melalui dia, mungkin untuk kepentingan orang lain dan sebahagiannya untuk dirinya, keluarganya. Orang macam ni, nikmat yang ada pada kedua manusia ini, nikmat yang sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Nabi sebut macam ni? Sebab ada orang yang ada ilmu, macam tadilah hadis sebelum kita baca, dia tak cerita pada orang, dia tak beramal dengan ilmu, dia kitman, dia sembunyikan, dia tidak menyatakan kebenaran. Orang yang seumpama ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah sebut tentang seorang yang guna ilmunya untuk kebaikan. Yang kedua ialah guna harta benda, nikmat, malun, harta ataupun amwal yang ada pada dia, harta yang ada pada dia ini untuk bantu orang. Kedekut tidak ada pada dia, berkira tidak ada pada dia. Orang yang macam ni adalah manusia yang dipuji, disanjung oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dua golongan ni sebab ada yang berlawanan dengan sifat dua orang. Dua golongan ini, ada yang kedeku, ada yang berkira, ada yang payah, ada yang nyusah dengan harta dia, ada yang nyusah dengan yang memayahkan dengan ilmu yang ada pada dia. Semua ini adalah perangai-perangai dilarang. Tetapi sebaliknya, kalau orang tu ada harta, seorang yang suka tolong orang dengan harta dia, bantu orang dengan harta dia, dia tak berkira mana dengan harta mana yang ada pada dia, bagi dia tak ada hal. Tak boleh kepala mana harta yang ada, guna. Sebab dia fikir kepada akhirat. Harta tadi dibawa untuk akhirat. Sama juga orang ada ilmu. Ilmu tadi kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia. Maka ketika itulah di mereka ini adalah dua golongan yang disanjung. Dan Nabi kata boleh kita iri hati kepada dua golongan ini. Ya. Baik, itu hadis yang ke-30. Baik, seterusnya lagi. Ya, hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man da'a ila Allah, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وأبو داود والترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang baik, adalah baginya pahala sebanyak pahala orang yang menurutnya, yakni orang yang mengikutnya.
dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu dari pahala-pahala mereka. Dan sebaliknya, sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang menyesatkan adalah ia menanggung dosa sebanyak dosa orang-orang yang menurutnya ataupun yang mengikutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu daripada dosa-dosa mereka. Na'udzubillah. Hadis yang ke-31 ini menerangkan kelebihan orang yang mengajak mengerjakan amal yang baik dan sebaliknya. Huraiannya, sesuatu amal kebajikan atau sesuatu perkara yang menyesatkan banyak juga dilakukan orang dengan sebab ajakan atau pimpinan ataupun arahan orang lain. Demikian pula orang yang mengajak itu banyak juga dapat menarik orang-orang melakukan perkara yang disebarkannya itu sama ada baik atau buruk. Oleh itu, sesiapa yang mengajak melakukan sesuatu perkara, maka ia adalah bertanggungjawab terhadap perkara itu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa setiap orang yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal salih, sama ada amal itu kecil atau besar, maka ia diberi pahala sebanyak pahala yang didapati oleh orang yang menurut ajakannya, kerana dialah yang berusaha menyebabkan amal yang baik itu tersebar dikerjakan orang. Sebaliknya, sesiapa yang mengajak ke jalan melakukan sesuatu amalan sesat, maka ia akan menanggung dosa sebanyak dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang menurut ajakannya, kerana dialah yang berusaha menyebabkan perkara yang menyesatkan itu tersebar dilakukan orang. Demikianlah besarnya kelebihan dan kebaikan yang akan didapati oleh orang-orang yang mengajak, memimpin, menunjuk dan menyebabkan berlakunya sesuatu amalan yang diridai Allah. Dan sebaliknya, amatlah besar padahnya bagi orang-orang yang menyebabkan berlakunya sebarang perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar dikasihi oleh Allah, hadis ni dia cerita kepada kita dua keadaan. Yang pertama, orang yang ajak buat baik dan orang ikut. Ajak buat baik, kemudian orang ikut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalik min ujurihim syai'a. Orang yang ajak buat baik dengan sebab dia orang buat kebaikan, dan orang yang bila diajak buat baik dan ada orang ikut, ada orang beramal dengan kebaikan, dengan ajakan dia itu, maka pahala orang yang ikut dia, pahala orang yang beramal, yang ikut ajakan dia itu dapat, dan dia juga dapat pahala macam orang yang ikut dia tadi. Tak kurang, kata Rasulullah. Kata Allah, kata apa? Tidak berkurangan. La yanqusu dzalik, tidak akan berkurangan daripada ganjarannya. Jadi mana-mana manusia bila diajak orang buat baik dan orang ikut, ramai mana orang ikut boleh pahala, dan dia sendiri dapat pahala macam orang yang mengikutnya, dan tidak berkurangan, kata Rasulullah, walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Ini dipanggil pahala jariah, tuan-tuan.
walaupun dia mati dah, dengan sebab dia orang beramal, dengan sebab dia orang buat baik, dengan sebab dia orang buat kebajikan, dengan sebab perkataan dia orang jadi juru, orang ikut benda-benda baik daripada dia. Dia penyebabnya, dia pencetusnya. Walaupun dia tak ada dekat dunia ni, selagi mana ada orang ikut apa yang dia buat, contohi apa yang dia buat, beramal dengan apa yang dimulakan tadi, pahalanya terus menerus masuk kepada dia, ya. Dan Nabi kata sedikit pun tidak berkurangan, sama seperti orang yang beramal, yang mengikut apa yang disuruh tadi. Allahu Akbar. Ini kelebihannya, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang da'a ila dalalatin, yang menyeru kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, kepada kejahatan, kepada kemungkaran. Bila ada orang ikut dia, kejahatan dia tadi, kemungkaran dia tadi, dosa yang dimulakan tadi, orang lain buat dengan sebab dia buat promosi, dengan sebab dia suruh, dengan sebab dia ajak, dengan sebab dia buat berbagai-bagai iklan dan sebagainya, dan orang ikut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana alaihi minal ithmi, dia boleh dosa juga, mithlu athami man tabi'ahu, macam mana sama dosa yang orang-orang yang ikut dia tadi buat juga. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, kata Rasulullah, sikit pun tak kurang dosa dia. Allahu Akbar. Orang yang sebab dia orang buat jahat, dengan sebab dia manusia buat kemungkaran, dia penajanya, dia yang menyuruhnya, sebab dia pencetusnya, orang ikut, orang buat dosa. Dosa tadi dia boleh juga, sikit pun tak kurang dosanya macam orang yang ikut berdosa tadi. Selagi mana ada dunia ni, sebab dia mulakan kejahatan orang ikut, selagi itulah dosa dia akan berterusan masuk, kena kepada dia. Dari akhirat dia akan tengok banyak mana dosa yang dia ada. Na'udzubillah. Jadilah kita peringatkan diri kita, jangan buat benda tak juru. Kalau orang ikut, nanya. Jangan sabar benda tak juru, orang ikut, nanya. Ya. Jangan promosi benda-benda maksiat, orang ikut, nanya. Kalau dosa kita seorang tak apa, tuan-tuan. Kalau sebab kita orang ikut dosa tu, Allahu Akbar, letih nak buat lagu mana. Sebab itulah kita kena tengok, kita kena perhati apa yang kita buat, tindakan apa yang kita buat. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita ini jangan jadi orang yang menaja kepada kejahatan, memulakan maksiat, memulakan keburukan. Sebab semua benda ini bila berlaku saja kejahatan, dan sebab kita memulakan kejahatan dan orang ikut kejahatan tadi, dosa kering datang kepada kita. Na'udzubillah. Berbanding yang satu golongan tadi, buat baik orang muliakan, orang baik orang buat beramal, maka pahala dapat. Ini antara dua golongan yang bertentangan, baik dan buruknya. Sebab itulah kita ingatkan diri kita semua supaya apa? Supaya berhati-hati. Jangan buat mudah cakap, jangan buat mudah nulis, jangan buat mudah ajak orang kalau benda-benda tu tak jelas. Kalau ni mudah sangat, ajak orang buat tu, ajak buat ni, iklan tu, iklan ni, kadang benda tak jelas, kadang-kadang benda tu syubhat, kadang-kadang benda tu maksiat. Bila orang ikut je, bila tak sabar luah, Allah, kita tak tahu, kita tak reti, kita tak tahu dak adim dia dah jadi bolong. Banyak dah ikut. Na'udzubillah. Masa tu orang kata dosa kering je. Sebab itu kita kena jaga. Macam mana ni tuan-tuan? Sebab apa ada orang yang, ya, macam mana, apa sebab orang boleh ikut seseorang tu dalam beramal? Apa punca, apa sebab yang ada pada seseorang, orang boleh ikut dia, juru ataupun tak juru? Yang pertama ialah apabila dia ni ada pengaruh, utamanya yang pegang kepimpinan ummah atau masyarakat. Orang yang ada pengaruh, dia buat apa orang ikut.
Dia cakap apa orang ikut. Dia sebut orang akan ulang. Dia kata orang ulang. Ini. Itu orang yang ada pengaruh ataupun kita sebut sebagai orang yang ada kepimpinan. Sebab tu orang memimpin, dia nak cakap kena fikir banyak kali. Sebab dia cakap je, orang akan sebut. Dan ni lagi canggih. Rakamannya, sebutnya, tulisnya, keluar kat macam-macam. Dalam media massa dan sebagainya, media sosial dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila seorang tu berharta dan memiliki nikmat dunia yang melimpah ruah. Orang ada harta ni, orang mudah ikut dia. Dia cakap benda orang boleh ikut. Nasihat apa orang boleh ikut. Nikmat banyak dengan dia, tak ada hal. Dia boleh beli apa saja. Maka orang pun akan ikut dia, orang pun akan buat apa yang sepatutnya. Sebab manusia ni bila orang tu ada harta, dia ngokoh lalu. Malu Allah. Bagai ikut. Tak ada harta, tinggal lalu. Ini masalah. Yang ketiga, sebab apa orang boleh ikut dia dalam beramal ni? Sebab dia ramai pengikut. Ramai peminat, ramai pengikut. Artis misalnya. Artis rambut gitu, ikut habis. Artis pakai tudung, ikut habis. Artis pakai baju, ikut habis. Artis cakap mana, ikut habis. Benda tak molek ikut, benda molek ikut. Ni bahaya. Sebab itu kita kena jaga. Orang yang ada pengaruh dalam masyarakat, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, orang yang ramai peminat dalam masyarakat, dia kena buat benda jujur. Sebab orang akan ikut, orang tengok dia, orang ikut. Orang ada pengaruh, orang ada harta, orang memimpin masyarakat, ramai peminat, orang akan ikut. Sebab itulah kalau seorang pemimpin, kalau seorang yang berpengaruh, orang yang ada kedudukan, kalau dia buat benda baik, orang akan ikut. Contoh paling mudah, kalau dia jaga sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah awal pada orang mau ikut. Nah masjid. Bos turun, takkan tak turun. Gitu. Kita sebut sama, kalaulah ketua pejabat, kalau ketua organisasi, dia turun dulu pada orang lain pergi sembahyang jemaah. Ramai ikut. Bos hari ni, bos turun anu, takkan tak turun lagi kita. Contoh, kalau bos tu jenis baik, orang yang ada kedudukan tu jenis cara kau orang buat kebajikan, orang akan ikut. Ya, sebab tu seorang pemimpin yang Rasulullah sebut dalam sebagai raja, al-muluk. Comel raja, comel rakyat. Rosok raja, rosok rakyat. Maknanya raja di sini ialah orang yang memimpin. Kalau orang yang ada kedudukan fikir dunia semata-mata, tak fikir akhirat, tak fikir kebajikan, rakyat dia gitulah kebanyakannya. Kalau kita buka kitab-kitab yang sejarah ni, ada pemimpin pendulu yang jenis suka makan, raja suka makan, pemimpin suka makan, mati gitu je, rakyat pun suka makan. Kalau suka makan, rakyat suka makan. Tengok cenderungan orang yang berpengaruh tu macam mana, maka itulah jadi ikutannya. Jadi bahaya kalau kita buat benda tak molek. Na'udzubillah, saya ingatkan diri saya kepada tuan-tuan bapak sekalian, supaya apa? Supaya kita sentiasa melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini memulakan sesuatu yang baik, meneruskan sesuatu yang baik, dan insya-Allah ada manusia yang lain yang akan ikut kita. Ya. Jadi dalam hidup kita ini kita kena peka, perhati aku macam mana. Paling kurang tuan-tuan, kita dalam keluarga kita. Kalau kita sebagai ketua keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, siapa yang ikut kita tuan-tuan? Anak kita, zuriat kita, perhati semua. Ayah dia macam mana? Buat baik ke tak? Mak macam mana? Ibu macam mana? Perhati. Anak-anak ni perhati. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita kecilkan skopnya menjadi ikutan, ya, ialah contoh yang terbaik mak ayah dalam keluarga. Kalau mak ayah jenis juru, akhlaknya bagus, sembahyang bang tak tinggal, cakap kabarnya molek dengan anak-anak, dan tunjuk, buktikan kepada anak-anak dia ni seorang yang berakhlak, cakap khabar molek, tak khianat pada isteri, kalau isteri tak khianat pada suami, cakap khabarnya molek, juru. Anak-anak perhati, dan anak-anak tadi dibesarkan dalam suasana yang baik, qudwah hasanah oleh mak ayah dia, contoh terbaik daripada mak ayah dia. Maka kita-kitalah lahirlah anak-anak yang saleh dan salihah. Maka bila dia mati, anak-anak meneruskan kerja-kerja yang baik, maka pahala dia dapat.
Tapi kalau dia mak ayah yang tak bertanggungjawab, tidak amanah, mulut tak jaga, perangai tak jaga, hak manusia tak jaga, hak Allah Ta'ala tak jaga, maka anak-anak duk perhati dan biasa jadi ikutan selepas itu. Maka dialah penyebabnya, dialah didikannya yang tak molek itu. Maka perkara-perkara tadi akan bersabit juga dosanya dengan diri dia. Sebab itulah kita peringat kepada kita semua supaya apa? Di mana kita berada, kita mulakan perkara yang baik. Mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran yang baik dan jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, kerana ia merupakan larangan yang akan merosakkan diri kita. Dan kalaulah orang mula dengan sebab kita yang jahat, na'udzubillah, marilah dosa-dosa yang tak sangga orang kata. Tapi kalau kita mulakan dengan pahala, mulakan dengan amal-amal yang soleh, akan datanglah kepada kita ganjaran-ganjaran, pahala-pahala yang akan menunggu kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh keredaan di sisi Allah dan akan mencapai nikmat sebaik-baik nikmat bersama orang-orang yang soleh, para muttaqin, insya-Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi sedikit panduan kepada diri saya, kepada tuan-tuan sidang pendengar, dan insya-Allah menjadi sedikit bekalan untuk kita beramal dengannya. Wallahu alam. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.